Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, bolehlah bantu maklumkan seperti biasa. Jadi hari ini saya nak buat sedikit ulasan, ya, lanjutan berhubung isu kalimah Allah yang telah dan sedang hangat diperkatakan susulan pembongkaran, ya, keputusan kerajaan pimpinan Anwar untuk menarik balik rayuan, ya, berhubung satu kes yang bersangkut paut dengan penggunaan kalimah Allah. Jadi pertama sekali ingin saya nyatakan sejelas-jelas mungkin, ya, bahawa kerajaan pimpinan Anwar kantoi putar balik isu penggunaan kalimah Allah berhubung dengan kes yang diperkatakan itu. Okey, ini kes rampasan, ya, cakra padat dan sebagainya yang berlaku dulu-dulu, ya. Jadi pertama sekali saya ada buat live malam semalam. Anda boleh rujuk sama ada live itu atau anda boleh rujuk, ya, penjelasan asal oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah di Facebook beliau sendiri. Ya, sebab live semalam rumusan saya di akhir tu saya rasa mungkin mengelirukan sedikit lah. Okey. Jadi pokoknya keputusan mahkamah yang menjadi pertikaian kerajaan terdahulu sehingga kerajaan memutuskan untuk membuat rayuan, ya. Keputusan mahkamah itu secara efektifnya membenarkan pribumi Kristian dari Sabah dan Sarawak menggunakan kalimah Allah, ya, dalam penerbitan mereka dan sebagainya, bukan hanya di Sarawak dan Sabah tetapi juga di negeri-negeri lain di Semenanjung, dari Perlis, Kedah sampai ke Johor, tidak ada pengecualian. Ya, jika anda faham keputusan mahkamah. Jadi sebenarnya saya nak buat live menjelaskan perkara ni dan saya tengah kaji. Saya tengah kaji keputusan mahkamah. Tetapi sebelum saya sempat habis kaji keputusan mahkamah, saya dengar video Muhammad Hanif Katri dan saya dapati Tuan Hanif telah jelaskan secara perundangan dengan tertib, jadi memudahkan kerja saya. Jadi keputusan mahkamah itu bermakna pribumi Sabah dan Sarawak Kristian, ya, Sabah dan Sarawak boleh guna kalimah Allah ini dalam penerbitan, tapi pokoknya boleh gunalah di negeri-negeri Semenanjung. Maknanya kenyataan Perdana Menteri rasmi semalam bahawa sebab kerajaan tarik rayuan kerana ianya hanya melibatkan isu Sarawak, iaitu penggunaan itu hanya terhad di Sarawak dan tidak melibatkan negeri-negeri lain, adalah palsu. Saya ulang, adalah palsu. Saya tak kata Perdana Menteri sengaja memalsukan maklumat, memberi maklumat palsu. Saya tak kata dia tidak sengaja, ya, atau dia sengaja. Sama ada Perdana Menteri sengaja cuba putar belik, maknanya mengelirukan rakyat, atau dia terkhilaf, atau dia tersalah tafsir keputusan mahkamah, ataupun semasa beliau memberi penjelasan kepada media ada berlaku salah tafsir, itu saya tidak tahu. Tetapi kenyataan Perdana Menteri tidak betul, bukan tidak tepat, tidak betul, salah, ya. So secara efektifnya kerajaan telah putar balik isu kalimah Allah. Kita tengok Saifuddin Nasution pula buat kenyataan berlainan daripada Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri dia kata asas kerajaan tarik balik rayuan adalah sebab penggunaan itu terhad di Sarawak, itu kata Perdana Menteri. Jadi kalau kita ikut Perdana Menteri, kita dapat maklumat, sebab ianya hanya terhad di Sarawak dan Sarawak ada undang-undang dia dan sebagainya, jadi kita dah tarik, kerajaan dah tarik daripada merayu kes itu.
Okey, walaupun tak tepat, tapi kita dapat sekurang-kurangnya sebab daripada Perdana Menteri. Tapi kalau kita dengar Saifuddin Nasution pula, dia beri penjelasan yang lain. Sebab KDN yang tarik, dia Menteri KDN. Dia kata ini isunya adalah isu rampasan cakera dan tidak berkait dengan teologi berhubung penggunaan kalimah Allah. Saifuddin lagi merapu. Saya ulang, Saifuddin lagi merapu. Sebab keputusan mahkamah, tak kira apa sebabnya, ya, kes dimulakan, pokoknya kes itu berkenaan rampasan cakera padat berkait dengan penggunaan kalimah Allah, dan semestinya masalah pihak kerajaan atau pihak yang berkaitan yang merampas cakera padat ialah penggunaan kalimah Allah itu, dan ianya melibatkan teologi. Jadi dari mana Saifuddin dapat maklumat bahawa ianya bukan teologi, ianya rampasan tu? Macam mana dia sampai ke logik yang disampaikannya kepada media tu? Saya tak faham lah. Saya tak faham. Kalau nak menipu pun ada caranya. Andai kata betul Saifuddin cuba menipu lah. Okey. Dan apa sekalipun Saifuddin nak jelaskan, pokoknya keputusan mahkamah itu telah membenarkan peribumi Kristian Sabah dan Sarawak menggunakan kalimah Allah dalam penerbitan mereka di seluruh negara. Bukan hanya di Sabah dan Sarawak, di seluruh negara. Jadi itu yang dirayu, dan ianya dirayu kerana orang Muslim tidak bersetuju membenarkan perkara ni, kerana mungkin boleh disalahguna untuk mengelirukan orang Muslim sendiri, ya, berhubung Islam dan sangkut pautnya dengan Kristian dan sebagainya, ya. Jadi kerajaan dah kantoi putar belit isu ni, dari sudut penjelasan Anwar sendiri dan dari sudut pencanggahan penjelasan Anwar dan Saifuddin. Dan oleh kerana kenyataan Anwar salah, iaitu penggunaannya hanya terhad di Sarawak, maka asas yang Anwar berikan mengapa kerajaan tarik rayuan sudah tidak boleh pakai lagi. Dan seperkara lagi, kerajaan secara efektifnya telah derhaka kepada duli-duli yang maha mulia Sultan Selangor dan Sultan Johor, kerana rayuan itu pada pokoknya adalah dimulakan disebabkan titah Sultan berkenaan. Jadi adakah kerajaan merujuk Sultan Selangor? Adakah kerajaan merujuk Raja-Raja Melayu? Adakah kerajaan merujuk Yang di-Pertuan Agong, jabatan-jabatan agama dan sebagainya sebelum menarik balik rayuan ni? Kita tidak diberitahu lagi. Dan paling mengejutkan, hari ini Muhyiddin buat pendedahan. Saya terbaca di Harakah Daily. Menurut Muhyiddin, masa dia Menteri KDN dulu, dia sendiri pernah mendapat, ya, permintaan daripada DAP ke Menteri DAP supaya kes kalimah Allah tu diselesaikan di luar mahkamah. Ini yang paling mengejutkan. Jadi Muhyiddin kata dia tidak setuju. Jadi dia nak menerusi proses perundangan. Ini mengejutkan sebab ini menurut Muhyiddin permintaan dari seorang dari DAP. Jadi kalau DAP tak puas hati, sila nafilah kalau nak kenyataan Muhyiddin. Jadi adakah sekarang ini juga, ya, kecelaruan ni, kekeliruan ni disebabkan DAP yang hendak kerajaan tarik balik rayuan? Ya. Sama juga dengan kes azan, tapi kes azan bukan melibatkan kerajaan persekutuan. Tapi pihak cuba putar belit bila isu dah jadi kritikal. Pokoknya ialah management kondominium itu tidak, bagi saya secara peribadi tak ada akal lah. Cara mereka dengan berani duduk sana dan minta perkara-perkara tertentu berkaitan dengan speaker, ya, saya tak nak masuk dalam lah. Tak ada
dia tak ada akal lah, mesti akan cetuskan kemarahan. Kemudian berlaku putar belik. Saya baca kenyataan Jabatan Agama Pulau Pinang ke apa ke, mereka tengah cuba beritahu, oh ini sebenarnya speaker dibenarkan. Isunya bukan speaker dibenarkan, kita tahu dibenarkan masa azan, kita tahu, tak payah nak cerita. Isunya sikap kurang ajab management itu. Kemudian ada pihak dari management cuba putar balik lagi, oh kita kesal video tu viral. Orang kongsi sebab orang terkejut. Dan di dalam video tu kita boleh lihat ada seorang tengah ambil video secara rasmi, dia kongsi. Lepas tu orang lain kalau lihat, dia terkejut, dia kongsi. Dengan cara tu video jadi viral. Sebab orang lihat benda ni tak masuk akal. Macam mana orang boleh buat permintaan tuntutan, boleh lafaz kata-kata sebegitu. Semua nak putar balik. Isunya pokoknya tidak beradab. Masa nak berbincang berhubung dengan isu speaker azan ya, pihak management. Itu yang saya lihat lah. Okay, anyway, balik kepada isu kalimah Allah. Saya kesal lah kerajaan ni dah lakukan silap, kemudian dia putar balik. Sekarang saya nak tahu, adakah ini juga seperti mana Muhyiddin dakwa dulu permintaan DAP? Ini kena tanya kerajaan. Kemudian saya nak tanya Saifuddin, macam mana, siapa yang hang jumpa dalam kerajaan terdahulu masa rampasan berlaku sampai awak boleh sampai logik yang cukup bodoh? Kononnya rampasan tu tak ada kaitan dengan teologi. Kalau tak ada kaitan dengan penggunaan kalimah Allah, mengapa orang nak rampas? Orang rampas sebab dalam tu ada kalimah Allah, penggunaan kalimah Allah. Sebab itu dia perampas. Macam mana anda boleh kata tak ada kaitan? Macam mana anda tahu motif kes itu dipanjangkan ke mahkamah? Adakah anda rujuk kepada peguam-peguam mereka sebelum anda buat keputusan? Ini kita nak tahu. How did Saifuddin come up with the conclusion? Kemudian mengapakah alasan Saifuddin totally berbeza dengan alasan Anwar? Kemudian kita nak tahu kenapakah Anwar boleh berkata ini terhad kepada Sarawak, sedangkan keputusan mahkamah ni membawa implikasi serius, iaitu ianya membenarkan pribumi Kristian Sabah dan Sarawak menggunakan kalimah Allah di seluruh negara. Maknanya kenyataan Anwar ni tidak betul, salah. So kita nak tahu dari Anwar, adakah Anwar cuba putar belit isu ni, cuba tipu rakyat, ataupun adakah Anwar terkhilaf, atau adakah Anwar tidak faham penghakiman? Kita nak tahu. Where is DAP lawyers? Takkan tak beri nasihat kepada Anwar, Datuk Seri, anda sudah silap, anda tidak betul, tafsiran anda tidak betul. Where is DAP lawyers? Kenapa sampai sekarang Anwar tidak membuat pembetulan? Adakah itu contoh Perdana Menteri Malaysia? Sebab kalau Anwar tidak membuat pembetulan dan tidak mengaku, dan kerajaan tidak memberi satu penjelasan yang munasabah, maka kerajaan ini sedang menipu rakyat. Jadi pembetulan perlu dibuat. So itu sahajalah. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.